Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law kana fihima alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil arsyil azim fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 122, Law kana fihima alihah, jika ataupun sekiranya atau kalaulah pada keduanya, iaitulah langit dan bumi itu, alihah, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, illallah, la fasadata, nescaya akan rosak, binasa ataupun musnah. Fasubhanallah rabbil arsy amma yasifun, maka maha suci Allah yang mempunyai arasy daripada apa yang mereka sifatkan. Yang saya hormati Tuan Imam, pengurusi, jawatankuasa, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menyempurnakan kewajipan yang diwajibkan ke atas kita. Dan dalam menyambung apa yang kita perbincangkan berkaitan dengan apa makna saya menganut Islam, jadi saya dah beli buku untuk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak beli, boleh order kat Shopee, mudah, tak sampai RM20. RM20 ni sarapan pagi je ni sekarang kan. Letak kat situ, nanti tuan-tuan boleh tengok rujuk kan. Jadi senang, mudah. Dan saya letak kat belakang tu, nanti janganlah hilang. Kalau hilang pula letih pula, saya tak tahu kat mana. Sebab ada tempat dia letak tu hilang. Ialah sebab dia orang baca kan, lepas tu dia simpan, letak kat tempat mana-mana tak, jadi hilang. Tak apalah. Jadi pada menceritakan tentang kita, apa makna kita jadi orang Islam ni, apa makna kita orang Islam. Baik, orang Islam itu mestilah ianya Muslim ataupun tunduk dan patuh dari sudut akidah, dan juga dari sudut akhlak, dan juga dari sudut ibadah dan lain-lain lagi. Yang kita bincangkan secara umum pada minggu sebelum ini ialah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala menamakan kita ni sebagai orang Islam. Kita tak boleh nak kata apa dah. Islam lah kita. Walaupun yang di luar sana mereka tak mengaku Islam, tetapi sebenarnya mereka tidak boleh lari daripada hakikat mereka terpaksa tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cumanya sama ada mereka itu secara sukarela mengaku tunduk dan patuh ataupun tidak, itu terpulang kepada mereka lah. Dan Allah telah bentangkan jalan untuk mereka memilih. Inna hadainahus sabila, dan inna hadainahus sabila, aku telah bentangkan padanya jalan. Wa imma syakura, sama ada imma syakura wa imma kafura, sama ada mereka nak bersyukur ataupun berkufur, langgar, sama nak Islam ataupun nak kufur. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira, tetapi aku akan beri kepada orang kafir ni besok, balas kepada mereka rantai daripada api neraka. Kalau nak kufur, tak apa, kufurlah, tetapi Allah akan berikan mereka ni rasa rantai daripada api neraka. Baik, yang mana kita ini Allah Subhanahu wa taala sebut huwasammakumul muslim, dialah Allah yang menamakan kamu ini sebagai Islam, sebagai orang Muslim. Min qablu, daripada dulu lagi, sejak daripada dulu penciptaan langit dan bumi ini. Kalau kita nak tengok dari sudut hakikat keperluan perkataan ataupun konsep ataupun makna tunduk dan patuh itu ialah
Kenapa? Sebab penciptaan langit dan bumi ini memerlukan manusia yang menjadi khalifah dia, yang melaksanakan atau mengimarahkan muka bumi dia. Dan undang-undang yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta atas muka bumi ini, alam ini adalah untuk kita patuhi, dan untuk kita laksanakan, dan dengan pelaksanaan itu kita akan dapat membangunkan bumi yang Allah suruh kita bangun. Maknanya bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bumi ini sebagai satu yang sia-sia, tak ada apa-apa, habis macam tu je, tak. Allah jadikan kita manusia dan kita terikat dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita suka ataupun tak suka itu masalah lain. Tetapi kalau kita tak nak menolak yang ini pun, kalau kita tanya orang kafir dan sebagainya, mereka pun terikat dengan peraturan, dengan undang-undang alam. Sebab itulah mereka buat macam-macam rancangan pengurusan lah. Macam apa tu, yang baru ni bangsa-bangsa bersatu buat apa? Sustainability apa? Development goal, untuk memastikan keberlangsungan ni, kita punya kelestarian yang ada ni duduk dalam keadaan elok aja. Macam mana kita nak capai dia punya matlamat, untuk kita nak sustain ni. Sebab apa? Sebab bila kita langgar undang-undang alam ni, sebagai contoh, kita tebang pokok dan sebagainya, akhirnya jadi panas, menyebabkan cuaca berubah, bumi jadi panas dan sebagainya, betul tak? Maksudnya dia langgar undang-undang alam tu. Jadi mereka terpaksa kempen orang supaya tanam pokok balik, supaya bumi ini balik semula kepada kedudukan yang asal. Kedudukan yang asal apa semua tu adalah undang-undang yang Allah telah tetapkan. Jadi mereka tak beriman, tetapi benda tu memang tak ada lah. Kamu beriman ke tak beriman, itulah takdir Allah, itulah kehendak Allah, itulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Buktinya kamu sendiri pun terpaksa mempertahankan undang-undang itu hari ni, yang mana kamu dah rasa dia punya kemusnahan dia tu, kan? Dah rasa dah. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Zahir kerosakan di darat dan di lautan itu dengan sebab tangan manusia. Itu Allah beritahu dalam Quran, kan? Jadi manusia yang tak beriman Allah ni pun sebenarnya mereka melakukan ini. Dan bila melakukan itu, mereka mengucap-kacirkan undang-undang Tuhan yang ada. Akhirnya mereka sedar dan mereka terpaksa kembali semula, betul tak? So yang kena buat tu, dia buat perjanjian, tapi sebab kerakusan manusia juga, mereka pergi langgar lah, mereka tak patuh lah, kan? Dan ini akhirnya akan pergi apa? Menuju kepada kemusnahan. Tapi nak ceritakan di sini, undang-undang yang Allah letak ni memang tidak boleh ubah. Kalau kita ubah, kita akan berdepan dengan masalah. Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kamu tidak akan dapati bahawa sunnah Allah, undang-undang Allah itu berubah sama sekali. Jadi Allah akan jadi yang ini, sehinggalah sampai ke satu tahap, satu masa nanti Allah akan kiamatkan dunia. Habislah, tak ada apa lagi kita, kan? Tapi sepanjang masa sebelum sampai kepada final destiny itu, sampai kepada hari kiamat itu, undang-undang yang Allah letak ni memang ada, kan? Dan itu kita boleh tengok dalam Al-Quran. Jadi orang yang menolak Al-Quran ni sebenarnya mereka bodoh lah, kerana mereka menolak hakikat yang mereka hadapi selama ini atas muka bumi. Cuma mereka tak nampak, tak tengok benda tu di atas satu kitab suci dinamakan Al-Quran. Dalam tu semua dah ada. Sebab itulah tuan-tuan, apa yang dicapai oleh SDG ni, Sustainable Development Goal apa semua ni, yang dibuat oleh bangsa-bangsa bersatu ni, kalau kita tengok dari sudut Islam, apa yang dia nak capai itu semua Islam dah beritahu dah. Jaga jaga air, jaga alam sekitar, Quran beritahu lama dah, kan? Kena pastikan jangan ada orang miskin dan sebagainya, jangan ada kemiskinan tegar apa semua, kan? Nak noktahkan kemiskinan ke apa sajalah, Quran beritahu dah, Islam beritahu dah. Macam mana dengan sistem zakat yang ada, yang boleh menyelesaikan masalah tu tak? Ada benda-benda ni, tapi kita tak nampak benda ni. Sebab apa? Kita nampak benda ni, ini agama ni sembahyang bang je lah, yang ni kita tak bincang. Sebab kita tak bincang benda tu lah menyebabkan kita tak faham apa makna kita sebenarnya sebagai orang Islam ni, kita tinggalkan benda tu bagi orang lain bahas, sedangkan kita ada jawapan dia. Sebab Allah kata sejak dulu kita ada undang-undang ni, dinamakan syarak. Syarak ni undang-undang yang daripada dulu ni ialah untuk menyelesaikan masalah manusia.
bertepatan dengan pengutusan para nabi. Setiap nabi dia ada syarak dia, ada jalan dia, syariat dia. Kan? Wa wassa biha Ibrahim, apa ni, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wa ma auhayna ilaika wa ma wassa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Itu semua syariat yang telah sejak dari zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Syariat itu tetap, dan apa yang telah Allah yang telah diberikan kepada Muhammad itu sendiri, yang diwasiatkan kepada Muhammad, benda yang sama syariat. Undang-undang, bila ada undang-undang ni kita kena tunduk dan patuh lah. Betul tak? Ke tak ada undang-undang kita buat tak tahu, relax je. Undang-undang jalan raya pun kita kena patuh, kan? Undang-undang yang ada di sini pun dalam surau apa semua undang-undang kecil, nak letak motor mesti paling ke depan, letak selipar mesti paling ke depan, contohlah kalau buat, kita kena ikut lah, walaupun benda tu ijtihad je, kan? Baik, jadi kerana ada ketundukan itu, khususnya dalam perkara yang melibatkan akidah, kita kena tunduklah kepada ketentuan akidah. Jadi akidah ni luas, akidah ni perbincangan dia luas. Yang kita selalu bincang secara biasanya melalui sifat 20 itu adalah satu kaedah kita membincangkan sifat-sifat Tuhan. Sebab berlaku pertemuan di antara pemikiran manusia yang menolak Tuhan satu ketika dulu. Jadi kita nak isbatkan kewujudan Tuhan itu dengan apa yang dia duduk hujahkan itu, jadi terakamlah, jadi terdirilah, muncullah ilmu yang apa dia? Yang membahaskan tu. Pakai contoh, dia kata Tuhan tak ada. Mana ada Tuhan? Kita letaklah memang Tuhan tu ada wujud, sifat wujud. Qidam, baqa', mukhalafatuh, itu adalah benda-benda yang manusia cuma nafikan sifat Allah tu. Jadi perbahasannya bersekitar di situ. Itu khusus kepada ilmu yang disebut sebagai ilmu kalam. Tetapi perbincangan yang melibatkan tentang orang kata hukum hakam Islam ni tak sesuai lagi apa semua tu sebab kita ada ideologi baru, ini juga melibatkan perkara akidah. Sebab apa? Sebab kita percaya kepada Al-Quran, percaya kepada akidah kita, bahawa akidah kita mengajar bahawa kita ada syariat yang sesuai. Betul tak? Ini adalah masalah akidah, kan? Masalah akidah. Contoh, sebagai contoh, hutang bukan masalah akidah, itu masalah muamalat, bukan rukun pun. Dalam Quran pun disebut sebagai iza tadayantum bidainin faktubuh. So dia tulis je, kalau kamu keluar, kamu ada tu, tulis hutang kamu semua tu. Bukan suruh bayar, tapi bayarlah, dah tulis tu suruh bayarlah, kan? Dan itu perkara, bukan perkara akidah, muamalah. Tapi kalau kita mempertikaikan membayar hutang itu adalah satu ketetapan kewajipan dalam Islam, kita tak percaya apa yang Nabi kata, dia melibatkan masalah akidah. Nampak? Sebab itulah bila Malik bin Nuwairah ditawan oleh Khalid ibn Walid dalam peperangan sebelum peperangan Yamamah tu, sebab Malik bin Nuwairah ni dia tak mau bayar zakat, dia engkar nak bayar zakat. Ini nampak ni, kes ni nak bezakan antara akidah dengan muamalah biasa ni. Ijtihad Khalid macam mana? Khalid kemudiannya telah membunuh Malik bin Nuwairah, dan Abi Qatadah, tak silap saya, panglima perang juga, yang bersama dengan dia menyampaikan pembunuhan Malik bin Nuwairah ni oleh Khalid bin Walid kepada Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah ketika itu. Dan Sayyidina Umar ada. Kemudiannya apabila dipanggil Khalid Al-Walid datang, kenapa bunuh dia ni? Dan menjadi isu pula kebetulan selepas dia bunuh itu, isteri Malik bin Nuwairah tu dikahwini oleh Khalid Al-Walid. Jadi isu lah, kan, seolah-olah dia bunuh nak ke isteri kawan tu. Baik. Tetapi jawapan Khalid yang menyebabkan dia dilepaskan oleh Abu Bakar, walaupun Umar tidak bersetuju pada mulanya, ada hujah dia. Dia kata apa? Sebab Umar daripada mula dia tidak setuju memerangi Malik bin Nuwairah, sebab Malik bin Nuwairah ini dia tak nak bayar zakat je. Macam kita tak nak bayar zakat, takkan orang pergi perang bunuh kita, betul tak? Contohlah, tak bayar zakat fitrah. Ni hak yang nak bayar tiap tahun ni, ada ke terlepas bayar lah apa benda, kan? Itu jarang lah orang Melayu tak bayar, betul tak? Tiap kali raya mesti bayar punya. Tu hak zakat harta benda, nega dan sebagainya, kan? Ada yang tak bayar, ada yang degil, tahu pergi bunuh, boleh? Boleh, kan? Betul tak?
Tak boleh lah. Tetapi kenapa dia bunuh? Dia bunuh tu dengan sebab suruh bayar, suruh bayar, yang mana Malik bin Huwairah ni mengingkari ini merupakan satu kewajipan. Contohnya kalau kita tak nak bayar zakat fitrah tadi kan, ataupun zakat atau benda tu, kita tidak mengingkari kewajipan tu, tak kena bunuh. Tidak menyebabkan kita keluar daripada Islam. Tapi kalau kita mengingkari, kita kata zakat ni tak wajib. Nampak? Zakat ni tak wajib lah, benda menyusahkan orang. Tak boleh. Tapi kalau kita kata saya ni minta maaf lah, tahun ni memang tak boleh nak bayar, saya nak enjoy lah, nak pergi round the world pakai duit tu, dosa lah. Betul tak? Tetapi bila menolak engkau, mengatakan tidak wajib, hatta kepada pakai janggut ni, ini apa ni, macam kambing punya janggut, betul tak? Dia boleh mempelecehkan Nabi. Tu jadi masalah dari segi akidah tu. Kalau tak anda, diam je lah, jangan pakai janggut, jangan memperlecehkan. Dan Khalid bin Al-Walid mengatakan bahawa Malik bin Huwairah bukan hanya enggan dan mengatakan ia tidak wajib, dia mencerca Nabi. Dia maki Nabi, bam menyebabkan apa dia bunuh. Jadi Abu Bakar menyimpulkan apa yang Khalid beritahu tu di atas. Sebab apa? Sebab bila dia dah murtad dalam keadaan dia menolak, bukan masalah sebab dosa dia tak bayar zakat tu. Boleh faham tak? Ada tu akidah tu. Kamu manis kalau kamu dah tolak pegangan kamu bahawa bahawa membayar zakat tu satu kewajipan. Yang kedua, kamu tidak beriman dengan Allah, dengan Nabi lah. Yang itu sebab kamu peleceh, kerana kamu maki dia macam mana membayar zakat, macam-macam dia maki. Tapi kita nak putuskan benda macam ni, kena tengok kes lah. Tapi nak ceritakan ada kes untuk kita dapat kepahaman bahawa syariat ini memanglah dia syariat. Fiqh dan sebagainya, ambil sembahyang itu bukan perkara akidah, tetapi dia ada kaitan dengan akidah. Sama juga disebut politik. Politik ni bukan akidah, tetapi akidah ni ada kaitan dengan politik. Akidah ni memberi asas kepada politik. Bila sebut politik, mesti politik Islam. Kalau nak buat lah. Kalau kita tolak politik Islam, kita kata tak sesuai apa semua, kita nak pakai politik yang kita punya kepala otak apa semua ni, baik sikit. Baik sikit. Sebab kita telah menolak ketentuan yang telah Allah, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah itu yang memberi seorang Allah itu sumber hakim, penghukum, sebaik-baik penghukum, beri keputusan, beri apa benda. Tiba-tiba kita kata apalah ini aku tak nak pakai. Quran tanya, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kamu nak beriman dengan sebahagian kitab, nak kufur dengan sebahagian yang lain? Yang ni kamu nak beriman, kamu nak pakai, tak apa ni betul, ini apa, ini boleh buat, yang ni tak boleh. Urkhulu fi silmi kafah, masuklah kamu kepada Islam seluruhnya, kan? Akidah tu masuk, kena masuk semua. Tak boleh kata ini aku nak, ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh. Apa hukumul jahiliyah tu ya berun? Apakah dengan hukum jahiliyah kamu nak cuba, kamu cenderung lagi, kamu nak pakai? Tak boleh. Kan? Waqad umiru dalam Quran, waqad umiru an yakfuru bih. Sedangkan telah diperintahkan kepada supaya kamu kufur dengan hukum hakam. Betul tak? Alam tara ilal ladzina yazghumun annahu alam tara ilal ladzina yazghumun. Tidakkah kamu tengok kepada mereka yang mengatakan, menyangka bahawa mereka itu beriman dengan kamu dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang sebelum daripada kamu, tetapi yuridu an yatahakamu ila taghut, mereka tu masih lagi hendak berhukum kepada taghut, nak pakai sumber hukum lain kepada taghut. Waqad umiru an yakfuru bi, sedangkan telah diberitahu, telah diperintahkan umiru, amir, supaya mereka itu mengufuri. Tapi dia kata dia beriman. So Allah kata, adakah kamu tengok orang yang mengatakan dia beriman, tetapi mereka ini yuridu an yatahakamu ila taghut, tapi mereka nak berhukum kepada taghut lagi. Tapi dalam proses itu kita kena perincilah, janganlah kita mudah-mudah mengapirkan orang. Faham? Janganlah mudah-mudah mengapirkan orang, tetapi kedudukannya begitu. Bila kita belajar hukum dari segi ilmunya, dari segi pengesahan, nak memastikan orang tu kafir tolak itu macam tadilah. Abu Bakar kena panggil dulu, nak tengok betul ke tak betul. Mana tahu kokok dia ni memang dia ni masih lagi beriman, tidak mengececa Nabi, dia masih lagi dia kata minta maaf lah, tak boleh nak bayar lah apa semua. Dia hanya
berdosa besar. Kena tengok kes lah. Jangan pukul rata semua tak boleh, semua kopor, semua kafir, tak boleh. Nanti jadi masalah hari ni. Dan masalah satu lagi, bila kita mengatakan begitu, orang kata pula kepada kita ni menghukum orang tu kafir. Macam saya katakan tadi kan, saya kata macam ni. Dia ni nak mengkafirkan orang ke? Saya tak kafirkan orang, saya cerita hukum. Tak. Tetapi hari ni orang boleh pusing, kita yang mengatakan orang tu kafir, sedangkan kita tak kata orang tu kafir. Siapa yang berbuat demikian secara redha, pasti dan sebagainya, dia tahu, sedangkan dia tahu, apa lagi? Macam orang mencuri tak? Kita tak tuduh, tapi kalau memang dia mencuri dalam keadaan dia redha, dia tahu memang dia mencuri, dia tahu hukum begitu, takkan tak terkena kepada dia dosa dan sebagainya. Jangan marah kepada orang yang menceritakan benda tu. Kita cuma cerita je. Kita cuma cerita saja. Dan perbahasan kafir tak mengkafir ni dia berlaku bukan hanya sekarang, daripada dulu. Sebab itulah saya tutup sikit. Sekarang ni Muharram kan, kita terhujung dah bulan Muharram. Dia ada satu peristiwa berlaku pada bulan Muharram yang menyebabkan isu ni timbul, isu kafir mengkafir, isu kedudukan orang melakukan dosa besar ni, kafir ke tak kafir, macam mana, masuk syurga, masuk neraka selama-lamanya ke ataupun macam mana. Dia bermula daripada isu ni yang kemudian menyebabkan ada aliran-aliran pemikiran seperti Jabariyah, Qadariyah, apa semua yang kita belajar dalam akidah kan. Dia merujuk kepada peristiwa di mana berlaku perpecahan di kalangan orang Islam untuk menempatkan orang yang membunuh orang. Dan peristiwa pembunuhan ni berlaku apabila berlakunya peperangan setelah Sayyidina Ali mati, dibunuh oleh Abdullah bin Maljam yang bunuh dia. Bila dia mati, lantik khalifah. Orang Islam sepakat melantik anak dia Hasan sebagai khalifah, tetapi orang Syam ini dia tetap membai'ah Umayyah. Maka berlakulah pertembungan, dan sebelum itu memang berlaku pertembungan pun di antara Muawiyah dengan siapa? Dengan Ali. Panjang ceritanya kan. Tapi nak cerita bila berlaku pertembungan ini, berlaku membunuh ni, macam mana kedudukan dia orang ni, kan? Sehingga orang yang sangat menyokong Ali yang kemudian menjadi Syiah, mereka mengkafirkan sahabat. Dia kata Umar kafir, Abu Bakar kafir, siapa lagi? Osman kafir, Ali je tak. Kenapa pada dia kata? Sebab ini dia kata nak meletakkan benda yang dikatakan sebagai ijtihadiyah, benda yang boleh diijtihad tetapi menjadi akidah, tak boleh. Macam politik tadi kan. Politik itu bukan akidah. Yang ini yang berlaku dalam Syiah ni. Tetapi akidah ni ada kena-mengena dengan politik. Kita tengok. Faham tak Muslimat? Makcik faham? Kita tak nak faham? Kalau tak faham, buat faham je lah. Sebab kebetulan Muharram ni bulan sedih tuan-tuan. 10 Muharram ni, 11 Muharram berlaku pertembungan yang menyebabkan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain, mati dibunuh di Karbala. Kenapa? Sebab kerana fitnah. Masing-masing ada ijtihad dia. Dan fitnah ni menyebabkan ijtihad itu kemudiannya panjang cerita dia. Tapi saya nak cerita balik kepada kafir mengkafir. Di kalangan orang Syiah yang ghullah dan juga yang Rafidah yang menyeleweng, mereka mengkafirkan sahabat ni. Tetapi di kalangan mereka yang tidak mengkafirkan sahabat, mereka lebih mengutamakan Ali saja. Ali ni yang layak dengan hujah-hujah dia lah. Tetapi mereka tidak mengkafirkan para sahabat sebagaimana yang berlaku pada Syiah Zaidiyah di Yaman. Jadi tak semua juga Syiah ni. Tapi yang ghullah yang mengkafirkan tu, kafir sebab apa? Sebab mereka ini memberontak melawan Ali. Asas kenapa mereka tu kafir? Merebut hak jawatan khalifah daripada Ali. Sedangkan itu perkara ijtihad, dan mereka meletakkan akidah mereka di dalam rukun iman mereka, dalam rukun Islam mereka, dia meletakkan bahawa imamiyah ni, imam ni merupakan satu perkara akidah yang mesti imam ini mesti dilantik daripada kalangan Ahlul Bait, di kalangan keturunan daripada Sayyidina Ali lah, sebab berkahwin dengan anak Rasulullah, Fatimah. Kita tak letak macam tu. Ahli sunnah dia tak letak macam tu, tetapi ahli sunnah meletakkan syarat-syarat
ataupun kriteria nak lantik khalifah ada kaitan dengan akidah. Tak boleh pasal-pasal pergi lantik orang bukan Islam, tak boleh untuk perintah orang Islam. Walaupun benda ni ijtihad. Betul tak? Yang ini yang kita tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar kitab ni tu akan faham inilah akidah. Bukan hanya cerita pasal sifat Tuhan dan sebagainya. Itu akidah lah tu. Bukan kata sebab itu sifat Tuhan, sifat Nabi berkaitan dengan akidah. Kalau kita tolak sifat Nabi, kita tidak mempercayai Nabi dan sebagainya, takkan tak terancam akidah kita. Betul tak? Sama juga benda. Jadi akhirnya dia akan pergi kepada asas yang kita buat ni ada. Ada pandangan akidah dan ada kesan daripada akidah kita. Kalau kita berakidah kuat, takkan kita mencuri, betul tak? Tapi mencuri ni bukan menyebabkan kita jadi kafir, tak. Selama mana kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan masuk syurga, tapi kenalah balasan dia. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang kata la ilaha illallah dakhala al-jannah, yang mengucap kan. Tetapi mestilah ada kesungguhan dari segi keputusan ataupun hasil daripada iman kita tu. Kalau kita percaya kepada suatu benda, mesti kita nampak hasil daripada kepercayaan kita tu macam mana. Jadi dia akan menyebabkan kualiti kerja kita itu, amalan ibadat kita itu berdasarkan kepada iman yang benar, yang kuat. Dah, kalau orang tak beramal soleh ni, maknanya ketika itu iman dia tak berapa kuat lah. Tapi iman tu ada, kuat tak kuat je. Sebab iman dalam ahli sunnah wal jamaah ni yazid wa yanqus, dia bertambah dan juga dia berkurang. Dia bergantung kepada i'tikad, dia bergantung kepada amalan dia. Bukan macam agama lain seperti agama Kristian contohnya. Siapa yang menerima Yesus ni sebagai juru selamat apa semua, confirm syurga. Masalah dia buat dosa apa semua tu, pergi taubat je, tak ada masalah. Tak. Kita ni ada. Dan kalau akhirnya kita mempertikaikan apa benda menyebabkan kita terlocot. Sebab itu bila kita belajar akidah ni, dia ada syarat-syarat yang menyebabkan iman kita tu terbatas. Kalau kita baca ataupun kita belajar mengangkat air semayang tak? Air semayang kita ni ada tak masa batas? Ada kan? Ketika kentut, contohlah, kan? Bacalah syarat-syarat yang membatalkan air semayang kita tu. Akidah pun sama juga. Akidah pun sama. Tapi itu kita tak bincang lah. Tapi benda ni ada lah. Baik. Baik. Dan ayat yang saya baca kata, saya nak baca, nak teruskan. Apa ni Muharram? Sikit. Muharram sebab bulan dah habis ni. Jadi apabila berlaku demikian, yang menyebabkan orang Syiah ni memegang imam itu sebagai satu perkara akidah. Dan mereka nambah bahawa selepas daripada Ali Zainal Abidin ataupun Ali bin Abi Talib, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib ini, yang dikatakan Ali Zainal Abidin itu, kemudian yang lahir daripadanya Imam Muntazar, imam 12 imam yang mereka mesti lantik dia sebagai khalifah sampai hari ni, kan? Dan masalahnya yang dikatakan mencacatkan akidah sebab mereka beranggapan bahawa imam ini dia punya status dia sama status dengan Nabi. Itu dia apa? Sebab mereka tu maksum. Mereka maksum. Bila maksum ni sama dengan Nabi lah. Sedangkan sahabat itu pun tidak maksum. Sahabat yang berlaku pertingkahan di antara Ali dengan Muawiyah ni pun dikritik oleh para ulama. Ada yang mendakwa Yazid begini. Ada yang mengkritik Abu Sufyan, ada yang mengkritik orang yang membunuh Sayyidina Husain, memarah, memaki dan sebagainya. Ada dalam sejarah. Sebab perbuatan-perbuatan mereka. Mereka bukan maksum, tetapi macam mana pula imam boleh maksum ni? Kan, tambah pula dalam rukun Islam mereka, Ali lah apa semua mesti khalifah. Ini benda yang ni kita tak buat, yang dikatakan menyeleweng ni. Tetapi ahli sunnah wal jamaah mesti memastikan bahawa walaupun kita lantik khalifah, dan khalifah itu kita boleh pilih syura tu mesti ikut Quran lah. Kalau kita melakukan sesuatu mesyuarat tetapi hasilnya kita tak ikut, tidak ada rujukan kita, akhirnya kita akan ikut benda lain lah. Kalau rujukan kita Quran dan Sunnah apa semua, maknanya kita akan ikat pemilihan kita tu di atas ciri-ciri yang ada pada Quran dan Sunnah. Baik, pada hari Muharram ini, di mana kita tengok orang Syiah ni menyesali apa yang mereka buat. Dahulu mereka tak tolong Sayyidina Husain, yang menyebabkan mereka
menangis dan sebagainya, melukakan diri, kan. Tetapi bagi ahli sunnah, kita kena ambil kira ni tentang Sayyidina Ali ni, sebab kita akan melihat bagaimana berlaku pertemuan Ali dengan Muawiyah. Dan sejarah ni tidak menipu, sejarah telah tepat. Bukan kita nak mencercakan Muawiyah atau memenangkan Ali. Dua-dua ada hujah kenapa mereka buat begitu, ada hujah dia. Kan? Kenapa Muawiyah merasakan Ali ni tidak layak dan sebagainya, sebab pada pandangan dia lambat menyelesaikan masalah Khalifah Osman yang dibunuh dan sebagainya. Ali pula dia kata, kenapa pula tuduh aku macam ni, sedangkan aku susah nak selesai ni sebab masa itu masih berkecamuk dan sebagainya. Yang penting aku ni khalifah yang sah, kamu kena taat, tunggu dulu. Tetapi oleh kerana berlaku fitnah dan sebagainya, berlaku peperangan, akhirnya tuan-tuan tengok sikit, ini bukan perkara akidah ni, siasah ni. Tetapi kalau kita tinggal benda ni, kita tak ambil cana benda ni, akibat ni ditunjukkan oleh sejarah tu sendiri. Apa dia? Iaitulah apabila Muawiyah ni, bila dia mati, bila Sayyidina Ali mati, dilantik Sayyidina Hasan ini menjadi khalifah. Hasan ini menjadi khalifah pada tahun lebih kurang dalam tahun 41 Hijrah. Tahun Hijrah kan? Tahun Hijrah Nabi 41 Hijrah, lebih kurang 40 tahun. Hijrah Nabi. Maknanya Sayyidina Ali ni bersama dengan Nabi lebih kurang dalam berapa tahun? Kalau tengok hijrah ni kan, dah lebih 30 tahun dah ditinggal oleh Nabi. Sebab 40 tahun ini, tahun ke-11 Nabi wafat, kan? Tahun ke-20, 30, 40, dari 30 tahun dah setelah Nabi wafat, baru Sayyidina Ali mati, dibunuh. Bila mati dibunuh, Hasan dilantik, dibai'ah oleh penduduk Madinah sebagai khalifah. Saya sebutkan tadi Muawiyah dibai'ah oleh penduduk Syam. Jadi Muawiyah ni memang duduk di Syam, dan peranan Muawiyah ni sebagai seorang gubernur memang mempunyai peranan yang sangat penting, dan dia lama sebagai gubernur. Dia dilantik sejak daripada zaman Khalifah Umar lagi. Sejak daripada zaman macam Amr bin Al-As. Sebab itulah orang yang menuduh Osman ini mengutamakan keluarga dia, kroni dan sebagainya, tak betul. Sebab yang melantik sebahagian daripada Bani Umayyah ini, orang-orang daripada kalangan saudara mara Muawiyah, Abu Sufyan ni, dilantik sejak zaman Umar lagi, termasuk Amr bin Al-As tu Umar yang lantik menjadi khalifah, menjadi gubernur di Mesir. Tapi orang duk main kroni, nampak? Sedangkan kita nak beritahu, yang ini kan selesai dulu, di mana Nabi Ibrahim tu sendiri minta anak dia jadi pemimpin. Dengan satu syarat, Tuhan kata, nak jadi pemimpin tak ada masalah, mesti qualified. Kalau kamu qualified, kamu boleh lah, tak ada masalah. Betul tak? Jadi yang memang qualified. Sebab tu tuan-tuan tengok balik sejarah, di mana ketika mana orang-orang Quraisy dulu memerintah Mekah, orang yang menjaga urusan Kaabah, kebajikan, orang yang datang pergi haji, Kaabah dan sebagainya, air, adalah Bani Hashim, Abdul Muttalib. Manakala yang menjaga pentadbiran yang besar, yang luar ni, mentadbiran macam mana nak jaga ni apa semua ni, adalah daripada kalangan Bani Umayyah. Bani Umayyah dengan Bani Hashim ni dia bertemu di atas tu pada Abdul Manaf. Mereka satu perdu juga, Quraisy daripada atas kan, anak cucu Nabi Ismail. Tapi kemudiannya mereka membesarlah jadi bani ataupun suku masing-masing. Tapi mereka asal sama. Tetapi mereka ini lebih kepada hal-hal pentadbiran, sehingga diwarisi hal pentadbiran itu oleh siapa dia? Abu Sufyan. Kan Abu Sufyan ketua orang-orang Quraisy yang melawan Nabi, betul tak? Dia last sekali masuk Islam. Bila Nabi masuk kota Mekah, dia last masuk Islam. Tapi mereka ni pandai, mereka ni pentadbir yang baik. Cumanya akidah rosak lah, betul tak? Pentadbir yang baik. Sebab itu hadis Nabi kata, khairukum fil jahiliyah khairukum fil Islam iza faqahu. Orang yang baik, sebaik-baik kamu di kalangan kamu ini ketika jahiliyah, kamu juga menjadi baik ketika kamu masuk Islam. Dengan syarat kamu faqih, mana tak jadi masalah. Walaupun dia lawan Islam kuat dulu kan, tapi bila masuk Islam nanti jadi ketua, tak ada masalah. Sebab Nabi pernah lantik Abu Sufyan ini untuk pergi memusnahkan berhala Lata di Bani Saqif, di Taif. Dia lantik Abu Sufyan yang pergi jadi ketua, baru lagi masuk Islam. Patutnya bagi orang lain lah. Kenapa? Sebab ada kepimpinan, ada sifat kepimpinan itu.
Tak ada masalah. Hari ni kita duduk bising macam-macam sebab kita tak baca sejarah ni. Sikit-sikit kroni, sikit-sikit kroni. Yang duk kata kroni tu pun dia pun sama juga. Dia marah kawan kroni, bila dia naik, dia hangkut kroni dia pula. Betul tak? Sebab itu biarlah kita ni ikhlas, betul-betul tengok. Orang bukan masalah marah hangkut kroni tu. Orang marahnya sebab kau janji tu kau tak nak kroni, kau marah orang buat kroni. Lebih kau naik, kau bawa kroni kau. Sedangkan kau kata dulu kau tak nak bawa kroni, kau marah orang kroni. Sedangkan kroni ni tidak ada masalah. Asalkan memang dia layak, buatlah. Pergilah. Sebab itu benda ni tak ada masalah. Sebab tu Ali tak ada masalah. Dan nak lantik ni daripada Muawiyah ni apa semua kan tak ada masalah, sebab dia memang dia layak. Sebab tu hujah Muawiyah ni lantik anak dia Yazid ni sebab dia rasa Yazid ni layak untuk jadi khalifah. Ni cerita kemudian lah. Tetapi nak ceritakan bagaimana Muawiyah ni duduk di sepadan Syam ini, dia duduk sebagai gubernur dah 20 tahun. Sejak Sayyidina Umar. Lebih kurang macam itulah lebih kurang. Jadi gubernur. Lepas itu dia jadi khalifah pula bila Hasan bagi kepada dia jawatan itu, sebab Hasan bagi kepada Muawiyah ni dia tahu. Dia kata kalau dia tak bagi kepada Muawiyah nanti orang Islam akan bergaduh. Orang Islam akan berperang. Betul tak? Jadi dia dengan rela hati menawarkan tempat dia walaupun dia dapat bai'ah daripada penduduk Madinah, dia bagi dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama iaitulah selepas Muawiyah mati besok, hak untuk melantik khalifah ini mesti kembali kepada orang Islam, mesti dapatkan bai'at orang Islam. Janji. Muawiyah setuju. Yang kedua, tak dibenarkan, tak boleh dah Muawiyah ni memaki ataupun mencaci Ali dan keluarga dia. Muawiyah mulanya tidak setuju. Tetapi Hasan kata tak apalah, kalau nak maki juga makilah. Ni cucu Nabi ni. Tetapi jangan maki ayah aku ni di depan saudara mara dia. Teruk sangat. Kalau kau nak maki sebab kau nak kempen politik kau punya pasal lah. Tapi bila depan mak ayah, depan saudara mara ni kau pergi maki juga, that is too much lah. Macam itulah lebih kurang. Muawiyah setuju. Sebab itulah kempen untuk memaki Sayyidina Ali ni oleh kerajaan Bani Umayyah ini berterusan sehingga datangnya Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar ni orang yang baik daripada kalangan Bani Umayyahnya. Bila dia naik, dia hentikan maki caci maki kepada Sayyidina Ali. Dia hentikan. Ini sejarah tuan-tuan, bukan saya cerita. Sejarah. Jadi janji Pak. Malangnya apabila Muawiyah mati, sebelum dia mati, dia mewasiatkan supaya anak dia Yazid menggantikan dia. Kalau tanya Muawiyah ada hujah tak? Adalah. Layak tak Yazid? Layak. Sebab Yazid ini yang di antara orang yang mengepalai tentera Islam pergi duduk lawan Rom ni. Armada laut yang pertama orang Islam buat adalah di bawah pemerintah Muawiyah. Disebut dalam sejarah di kawasan alam Melayu ni, Ratu Sima ni daripada Sumatera ni Islam ketika di zaman Muawiyah tuan-tuan. Besar tak jasa Muawiyah? Saya bukan nak cerita pasal jasa dia, nak cerita pasal cerita dia kan. Hak jasa dia ni Allah akan balas dan sebagainya. Tetapi bila dia melantik anak dia, ni saya cerita pasal akidah tadi, memang benda ni ijtihad, bukan akidah. Tetapi kenapa dia boleh jadi akidah, nanti tengok ujung. Tengok ujung kalau sempat lah. Baik. Apabila Hasan menyerahkan, bila Muawiyah lantik anak dia, Husain ni tadi ketika abang dia Hasan menyerahkan tu, dia tak setuju. Dia kata dia tidak mempercayai Muawiyah. Dia tak percaya Muawiyah. Sebab antara kesnya Muawiyah ni pernah kemudiannya Yazid ke Muawiyah. Muawiyah sendiri yang membunuh sahabat Nabi, sebab sahabat Nabi ni bersama-sama dengan Rasul, bersama-sama dengan Ali memerangi dia. Dia boleh menggunakan hujah bahawa kawan ni memberontak, betul lah, tapi kawan ni sahabat Nabi. Seorang daripada sahabat, saya ingat apa nama dia, Abdul Rahman ke apa nama dia, seorang yang pernah bersama dengan Nabi dalam perbai'ahan ataupun bai'atul Ridwan. Di dalam perjanjian Hudaibiyah tu, bila Nabi masuk ke kota Mekah, dia tak boleh masuk, dia buat perjanjian Hudaibiyah kan. Dia ada satu bai'ah namanya bai'atul Ridwan di bawah pokok, sebatang pokok, yang mana mereka berbai'ah untuk mempertahankan Sayyidina Osman yang masuk ke Mekah ni. Kalau katakan dia ni dibunuh, kami akan masuk ke dalam. Bunuh, kita akan lawan perang sampai mati.
dan Allah dalam Al-Quran meredai orang yang bersama-sama dengan Nabi di bawah bai'atul ridwan. Jadi sahabat yang macam ni kamu bunuh juga. Tapi dia kata macam ni sebab dah berlaku pertempuran, matilah. Dan juga mati seorang yang bernama, tak silap saya, Ammar bin Yasir, yang Nabi sebut sataqatuluka fi'atul baghiyah. Kamu akan dibunuh wahai Ammar oleh fi'ah, kumpulan yang burah. Baghiyah ni penderhaka, burah. Jadi apabila Ammar ini mati dibunuh dalam pertempuran di antara Ali dengan Muawiyah, okey, jadi orang pergi beritahu Muawiyah, dia kata Nabi pernah kata dulu yang Ammar ni akan mati dibunuh oleh kumpulan yang memberontak. Apakah kita pemberontak? Tanya Muawiyah. Tanya Muawiyah. Muawiyah jawab apa? Sebagai seorang ahli politik yang pintar, Muawiyah jawab apa? Muawiyah jawab, yang membunuh dia adalah orang yang menghantarkannya ke medan perang, bukan aku. Betul lah tak? Bukan aku yang pergi bunuh dia, tetapi dah berlaku pertemuan tu orang yang pergi hantar dia lah. Mana dia tak gantikan bahawa tindakan Ali itu tak betul. Tetapi hadis ini adalah hadis sahih. Bila didengar oleh Ali tentang jawapan Muawiyah, Ali kata apa? Ali politik yang pintar. Ali jawab apa? Kalau begitu, yang membunuh yang membunuh Sayyidina Hamzah dan sahabat-sahabat Nabi di Uhud dan di Badar adalah siapa? Nabi lah, sebab Nabi yang hantar dia. Apa pula orang Quraisy yang bunuh dia orang ni? Nampak tak? Nampak? Sebab itulah hari ni kalau kita tengok, politik siasat ni dia spin, dia pusing. Bila kita cakap macam ni, dia pusing, betul tak? Tetapi dia akan berhenti pada satu pusingan. Dia akan berhenti. Mana ketika itu tidak ada hujah dah, kecuali tindakan saja. Dia tahu hujah dia tak betul, tapi dia tetap bertindak. Betul tak? Muawiyah bukan tak tahu tindakan dia tak apa betul, sebab dia yang sepatutnya dia dengar lah Ali apa semua, Ali yang sah. Tapi dia bukan membunuh Ali, dia tak bunuh Ali. Yang bunuh Ali dia Khawarij. Jangan ingat Muawiyah yang bunuh Ali, tak. Khawarij yang menganggap bahawa Muawiyah betul-betul, Ali betul-betul, ni dia semua pakai semua orang tak betul, dia betul seorang. Panjang cerita dia, tuan-tuan. Baik, akhirnya Sayyidina Hasan dah lepas Husain, dia tetap tak puas hati. Apabila Yazid dilantik oleh Muawiyah, menunjukkan bahawa apa yang disangka oleh Husain ni betul ke tak betul? Tak apa? Tak betul lah. Tetapi Husain ni, oleh kerana dia taat kepada abang dia dan dia taat kepada perjanjian, walaupun dia dah serahkan khalifah tu, dia tak pernah tuntut jawatan tu. Selama 20 tahun sejak Hasan berikan jawatan itu balik kepada Muawiyah, kembali kepada Muawiyah, sampailah Muawiyah mati, Sayyidina Husain tak pernah campur dalam siasah. Ini yang kata kalau tak nak terlibat dalam siasah macam ni lah. Tapi dalam minda dia tu, dalam perkiraan dia tahu siapa yang sedang mementaskan. Dia bukan tak tahu, dia tahu. Tetapi dia tidak menentang, dia tidak pernah buat apa-apa, sebab dia taat. Sebab bila dah serah janji tu pada Muawiyah lah, betul tak? Dia lah khalifah kita, baru kita nak lawan dia. Sejarah, lupakanlah. Tetapi ingat, Muawiyah tidak mengotakan janji dia. Hujah Muawiyah untuk lantik anak dia ada. Yazid hebat, Yazid begini. Walaupun ada ahli sejarah mengatakan Yazid pun banyak buat maksiat dan sebagainya, itu pandangan ahli sejarah lah. Dan dia mengatakan bahawa oleh kerana support yang sangat kuat, dokongan orang-orang yang sangat kuat tidak berada di Mekah dan di Madinah. Mekah dan Madinah ni kota ibadat saja, betul tak? Yang betul-betul fight dengan musuh Islam ni berada di Syam, kerana mereka berada di perbatasan dengan Rom. Kerajaan Rom serang, mereka berdepan, dan mereka mempunyai dokongan orang yang sangat kuat, pengikut yang sangat ramai dan kuat dan full support berbanding dengan Iraq. Jadi betul tak hujah dia? Betul juga. Tetapi janji tadi, janji. Sebab itulah orang yang langgar janji hari ni, ada tak jawapan dia? Saya tanya dia, ada jawapan dia? Ada tak jawapan dia? Berlambak jawapan dia. Betul tak? Lambat jawapan dia. Tetapi Husain kata ini telah langgar janji. Tapi Husain tak minta. Hinggalah kemudiannya orang-orang Kufah mengutus surat bahawa mereka nak beri bai'ah kepada Husain. Walaupun sahabat tak bagi, Ibnu Mas'ud tak bagi, ramai semua, sebab janganlah ini Iraq ni bukan boleh percaya juga. Lagi satu, kita hentikanlah apa semua, khalifah pun dah ada apa semua kan, orang dah lantik. Tapi Husain pun antara masalah janji lah.
Orang boleh kata Husain ni nak rebut kuasa, tak. Dia pergi. Cerita yang panjang lah, di mana utusan Husain di sana tu Muslim bin Aqil cuba mendapatkan, bukan dapatkan sokongan, mereka dapat sokongan, tetapi sokongan itu kemudiannya dipecahkan oleh Gubernur Yazid di Kufah yang bernama Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ni tahu orang yang nak menyokong, nak pergi bai'ah kepada Husain ni. Akhirnya dia pun pergi ugut, pergi bagi hadiah. Kata apa tu? Hadiah. Kamu jangan sokong dia, menyebabkan sokongan tu hilang. Tetapi Husain bertolak juga ke Kufah pada hari Tarwiyah, 8 hari bulan Zulhijjah, 9 Zulhijjah Arafah, dan dia sampai di sana. Kemudiannya berlakulah peristiwa di Karbala itu pada 10 Muharram. It's about 1 month peristiwa dia. Jadi Muslim bin Aqil dibunuh oleh khalifah, oleh gubernur. Jadi dia sempat hantar surat, tapi surat itu tak sampai. Kawan ni dah bertolak. Akhirnya mereka bertemu, dan adalah daripada Al-Hur, dan juga daripada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anak Sa'ad bin Abi Waqqas, yang menjadi ketua panglima kepada gubernur di Kufah ini, yang kemudiannya menghalang Husain daripada meneruskan perjalanan. Tetapi Husain ni dah terlepas, dan mereka akhirnya beri pilihan. Tetapi akhirnya dibunuh juga Husain dengan sebab apa? Sebab ada seorang bernama Shimir yang memberi cadangan kepada khalifah, apabila Husain menawarkan bahawa aku boleh benarkan aku balik ke Madinah, ataupun benarkan aku pergi jumpa Yazid. Benarkan aku jumpa Yazid. Tetapi yang ni begini, kata penasihat ni, hendak hati-hati dengan penasihat beritahu Ubaidillah bin Ziyad. Dia kata apa pula yang kita nak minta dia, nak benarkan dia pergi jumpa Yazid? Dia masuk kawasan kita, dia mesti tunduk dan patuh pada kita lah. Kerja kita ni sebagaimana Yazid perintahkan, supaya dia ni memberi bai'ah. Dan kalau katakanlah sejarahnya tidak begitu, dia benarkan Husain ini pergi berjumpa Yazid, ahli sejarah berkeyakinan besar bahawa Husain akan membai'ah Yazid. Sebab bukan dia nak sangat, sebab dia pergi, sebab ada sokongan. Bila dah sokongan tak ada, dia memang tidak ada sokongan lah. Macam kita nak jadi Perdana Menteri, nak jadi apa, kalau tak orang tak sokong, boleh jadi menteri lah, bertanding kalah, tak boleh. Kita mesti ada sokongan. Sebab itu orang nak kuasa ni, dia tak kira janji ada sokongan. Sama yang sokong dia tu orang Islam ke, orang baik ke, orang tak baik ke, janji bila cukup sokongan, banyak ramai sokong dia, dapat kuasa tu. Nampak? Bila ada sokongan, dia pun nak lah. Tetapi orang ni tak bagi dah, kata no, kamu dah terlajak jauh, kamu kena tunduk kepada gubernur. Yang menyebabkan Sayyidina Hasan tak tunduk, Husain tak tunduk. Sebab apa? Sebab dalam kepala dia, kalau kita nak katalah, dia masih lagi nak selesaikan janji dulu. Janji dulu tu, macam mana boleh jadi macam tu? Aku bukan nak sangat, tapi janji kamu kenapa jadi macam tu? Sebab itulah hari ni kita tengok yang jadi masalah, yang menjadi fitnah ni, sebab orang langgar janji. Bila langgar janji, orang tuntut janji, dia buat lembu kenyang, dia buat tak tahu, relax. Dia seolah-olah tak pernah berjanji. Wala tanqidul aiman ba'da tawkiriha. Jangan kamu langgar sumpah kamu setelah kamu sendiri yang mentaukid, yang mengulang. Sebab itu orang yang berjanji ni, tuan-tuan dengar yang berjanji, berapa kali dia ulang? Saya ulang dengan perkataan lagi setengah tu, betul tak? Wallahi wa billahi wa tallahi, taukid, mengukuhkan benda tu, nak bagi orang percaya. Wala tanqudul aiman, jangan kamu langgar sumpah kamu. Qad ja'altumullahu alaikum kafila, kerana kamu telah menjadikan Allah sebagai garantor kamu. Orang percaya sebab kamu bersumpah. Takkan orang tak percaya? Saya bersumpah ni Allah, dia bersumpah wa billahi wa tallahi, orang percaya tak? Takut makan sumpah kan? Tapi dia langgar je. Muawiyah dulu, dia tidaklah berjanji sampai begitu. Dia berjanji dan dia berijtihad atas kepentingan politik Islam. Sebab dia nak pastikan orang Islam ni bersatu. Tetapi dia nak jawatan tu. Manakala Hasan pula, dia nak orang Islam bersatu juga. Dia tak kisah bagi jawatan kat orang. Bak, beza kan? Hari ni kita nak jawatan tu, kadang-kadang kita sanggup bila kita dapat jawatan, bukan untuk tu yang kita nak buat. Kita buat untuk benda lain. Kan jauh sangat daripada Ali, jauh. Muawiyah jauh, Ali lagi lah jauh.
Yang ini beranak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hur yang bersama-sama dengan Panglima Omar bin Sa'ad bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang tadi, okey, dia ni bila dah berlaku nak hari pertempuran itu, dia datang berjumpa bersama dengan anak dia, lebih kurang 30-40 orang daripada tentera Abdullah bin Ziyad ini. Dia belot, dan pada ketika itulah saya nak ceritakan bagaimana cerita yang mula-mula tadi tidak ada kena mengenai akidah, betul tak? Ijtihad saja kan, politik kan. Tapi kenapa akidah menjadi perhitungan Al-Hur? Dia kata oleh kerana Nabi ni memilih dunia memilih akhirat berbanding dengan dunia, aku kena ikut pilih akhirat. Kalau aku nak ikut dunia, aku akan ikut khalifah, aku akan ikut gubernur, sebab aku akan dapat nama, betul tak? Aku menjalankan tugas yang baik. Tetapi hari ni yang aku berdepan sekarang ni, kamu nak bunuh siapa ni? Memanglah katakan dia ni silap, dia ni mungkin nak memberontak, nak berapa orang? 72 orang saja, sedangkan tentera yang mengepung tu 4,000 orang. Kalau kamu tak bunuh, kamu tangkap dia sampai dia lapar, kamu pegang seorang, bekas dia hantar pada khalifah, boleh buat tak? Kenapa bunuh? Salah-salah lah. Katakan Husain salah kan? Ini anak cucu Nabi ni. Kamu bunuh, kamu putuskan silaturahim dengan Nabi. Tergamak kau buat macam ni. Sebab tu Hur dia tak tergamak. Kenapa? Iman dia kepada Nabi. Bukan dia beriman dengan Husain tu. Faham tak? Walaupun Husain tu disebut oleh Nabi sebagai ketua golongan muda dalam syurga, Husain dengan Hasan. Akhirnya dia memilih akidah lah ni. Persoalan kafir tak kafir itu masalah lain. Yang mengkafirkan apa ni, Muawiyah apa ni adalah golongan Syiah yang betul-betul menyokong hal ini. Kita tak ambil sikap macam itu, ahli sunnah. Betul tak? Tetapi perkara ni ada kena mengenai dengan akidah lah. Yang menyebabkan Hur tarik handbrake dia bersama dengan Sayyidina Husain. Kemudian dia mati bersama dengan Sayyidina Husain. 70 orang lebih campur dengan dia, lebih kurang 100 orang. Lawan dengan 4,000 orang. Dan ini satu peristiwa yang menyedihkan dalam sejarah Islam. Kenapa? Sebab fitnah. Fitnah ni sebab tu Nabi sebut, Nabi laknat, Nabi Allah kata Nabi kata Allah laknat. Al-fitnatu na'imatun. Fitnah ini benda yang tidur. La'anallahu man ayqazaha. Laknat Allah kepada orang yang mengejutnya. Siapa yang kejut fitnah ni? Jadi kejut kepada fitnah ni kadang-kadang bila kita berjanji, kita kena selesai janji itu dulu. Ada sejarah yakin bahawa sekiranya dibenarkan Husain ini menemui Yazid dia takkan nak jawatan tu. Husain dia takkan nak. Tapi dia nak sebab daripada awal lagi masa dia diminta untuk memberikan bai'ah di Madinah, dia nak membai'ah khalifah itu secara terbuka. Dia tak mau kau datang jumpa aku beri bai'ah, nanti kau akan jual bai'ah aku tu. Contohlah. Supaya bila dia berbai'ah secara terbuka tu, orang Islam kata, oh, Husain dah beri bai'ah kepada Yazid. So tak ada masalah. Tak ada masalah lah, tak berbangkit lah. Nampak? Tapi oleh kerana nak cepat, dan itu mungkinlah kita kata qada dan qada Allah lah. Tapi dia memberi pengajaran kepada kita dalam kita memahami akidah, tuan-tuan, yang saya nak bawa dalam kitab ni. Bukan kita nak katakan bahawa yang saya sebut-sebut ni ini akidah lain, betul lah. Biasa kita sebut akidah ni sifat Tuhan lah apa semua. Kita tak nampak dia kaitan dengan akidah. Sedangkan dalam peristiwa saya cerita tadi bersabit dengan 10 Muharram ni, kita nak tinggalkan 10 Muharram ni kan. Akhirnya dia pergi kepada kepercayaan dia, keyakinan kepada apa yang Nabi sebut. Akhirnya dia di dalam peperangan itu dia berpaling, dia menyokong Sayyidina Husain. Dan kita tidaklah menjadi Syiah sehingga kita ni mengingati peristiwa Karbala ni sampai pukul dia apa semua itu Syiah. Kita ahli sunnah tetap menghormati ahlul bait, selawat kepada Nabi, hormat ahlul bait, jangan sakiti ahlul bait. Kalau dia layak jadi khalifah apa semua, layaklah. Kalau dia tak layak, cari orang lain. Sebab itu bukan perkara akidah. Tetapi kalau kita tolak apa yang Nabi sebut tentang kedudukan ahlul bait ini, dia ada masalah dari segi akidah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa la salli innal insan wa aminu was salihati wa tawassaw bil haqq. Assalamualaikum.